Saya ingin merujuk kepada butiran 020400 Eastern Sabah Security Command ESCOM yang diperuntukkan 26,48 juta ringgit Malaysia. Butiran 051300 penugasan S-Zone yang diperuntukkan 25,31 juta ringgit Malaysia. Dan butiran 0880 pembangunan ESCOM yang diperuntukkan 73,8 juta ringgit Malaysia. Dan di sini saya ingin membangkitkan laporan PSC Parlimen yang baru dihantar ke atas meja kita pada minggu ini berhubung aktiviti kawalan keselamatan dan penguatkuasaan zon maritim Malaysia di bawah KDN. Antara isu yang dibangkitkan dalam laporan ini adalah kesediaan dan keupayaan aset untuk melaksanakan kawalan keselamatan dan penguatkuasaan di zon maritim Malaysia masih belum mencapai prestasi yang optimum. Daripada jumlah aset sebanyak 814 yang dimiliki, hanya 532 aset yang boleh digunakan. Dan 592 buah daripada 814 buah aset berusia antara 11 hingga ke 20 tahun. Saya ingin bertanya, sama ada ESCOM pun ada masalah yang sama ke ini? Dan adakah pihak KDN memperuntukkan apa-apa peruntukan supaya memperkasakan atau menambah baik aset-aset untuk ESCOM? Dan selain itu, laporan PSC yang sama juga membangkitkan isu bahawa tidak terdapat sistem pengawasan laut Malaysia swasta di perairan pantai timur Sabah, mengakibatkan pengawalan tidak dapat dibuat di keseluruhan kawasan liputan, termasuk di S-Zone. Adakah kerajaan memperuntukkan apa-apa peruntukan untuk mewujudkan swasta di perairan pantai timur Sabah dan S-Zone? Sila Menteri jawab. Dan sejak pagi ini kita terima satu report yang daripada South China Morning Post dengan tajuk Secret Plot to Invade Malaysia's Sabah with Zulu Militia Hatch in Southern Philippines Security Source. Andainya laporan ni source dia atau sumber yang berita ni sahih, adakah kita bersedia untuk mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara kita berikutan kelemahan yang telah didedahkan oleh laporan-laporan PSC? Dan saya difahamkan di bawah RMK 12, pos kawalan sempatan Manalunan dan Si Manggaris akan ditubuhkan. Dan selain itu, kem tentera di Felda Sahabat, kem pasukan gerakan AM, pos kawalan Kuala Meruap dan Si Kundur serta Island Forward Operation Base IFOP di Dampisan juga akan ditubuhkan. Selain itu, Komander ESCOM Datuk Ahmad Fuad Othman berkata, ESCOM juga telah meminta 6 pesawat pengawasan, 15 rata dan 20 bot penyerang untuk dibekalkan kepada ESCOM, tapi tiada keputusan buat mengenai perkara itu. So, bolehkah Menteri memberikan maklum balas berkenaan yang benda-benda yang diminta oleh ESCOM ni? Dan Datuk Pengerusi, seterusnya saya ingin merujuk kepada program-program khusus, yaitu butiran 050600 kad dan dokumen pengenalan yang mana peruntukannya dari 10 juta ringgit Malaysia pada tahun 2021 dinaikkan 4 kali ganda kepada 42 juta pada tahun depan. Saya juga merujuk kepada butiran 05100 mempantras bermertakangan orang yang diperuntukkan 4 juta ringgit Malaysia. Dan dalam perkara ini, saya ingin bertanya kepada kerajaan, berapakah peruntukan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah parti pendidik asing tanpa izin yang diberikan kad pengenalan secara tidak sah di Sabah ini? Minta laluan. Boleh? Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Menurut kenyataan dan pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, sejak tahun lalu kerajaan akan mengeluarkan kad pas lawatan IMM 13 atau sistem kad yang seumpama kepada semua pemegang hak sementara di Sabah. Ini adalah sangat menyeregamkan ke semua sebab anggaran seramai 136,055 warga asing yang memegang kad IMM 13 dan burung-burung sijil banci ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah perkembangan semasa penyeragaman semua pemegang dokumen sementara di Sabah dan jabatan mana di bawah Kementerian Dalam Negeri yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program ini? Terima kasih. Ya, masukkan sebahagian yang ucapan yang sandakan ke sebahagian yang ucapan saya. Dan akhir sekali saya cuma nak bertanya kerana masalah PTI di Sabah ini memang sudah lama dan baru-baru ni berikutan dengan ini vaccination drive,
pemvaksinan untuk terbuka untuk ke semua orang, tak kira dia PTI atau tidak. So sememangnya Kementerian Kesihatan dia ada satu database sudah untuk orang-orang PTI dekat di Sabah ini yang telah menerima vaksin. So bagaimanakah Kementerian Dalam Negeri akan mempergunakan database tersebut untuk menangani isu yang PTI yang serius di Sabah ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua Kinabalu. Seterusnya Yang Berhormat Dungun.